wabarakatuh, Cikgu Syifah. Okey, kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Cikgu nak dengar suara Amin. Amin baca doa Amin. Amin. Amin satu. Okey, Amin dah buka mic. Baca doa Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Tajuk kita hari ini adalah tajuk koordinat. Sekejap ya, cikgu share dulu dekat Google Meet. Tahun lepas sempat tak belajar topik koordinat ni? Sempat belajar ke tak sempat? Tak belajar So maksudnya cikgu kena refer balik yang tahun 4 punya lah supaya awak boleh refresh mula apa itu koordinat. Okey, koordinat ni dia merupakan sistem jujukan untuk sesuatu tempat. Okey. Okey, contohnya macam ni. Okey. Bila sebut saja koordinat, kita berkait rapat dengan satah chartes. Satah chartes tu apa? Satah chartes tu dia macam satu koordinat. Awak perlu bina awak punya macam graf lah macam tu. Okey, satah chartes ni dia ada 4 sukuan, tapi untuk awak hanya belajar sukuan pertama sahaja. Bagaimana cara nak membina satah chartes? Okey, langkah pertama. Satah chartes dia ada paksi, ada 2 paksi. Yang pertama kita panggil dia sebagai paksi X. Okey, garisan yang cikgu buat ni namanya paksi X. Ya, tak naklah pakai ni, nak pakai ni. Okey, yang mengufuk ni namanya paksi X. Sebut balik apa nama paksi ni? Paksi X. Okay, paksi X. Okey, dia juga kita panggil sebagai paksi mengufuk. Okey, ini juga kita panggil sebagai paksi, ya Allah besarnya tulisan. Paksi mengufuk. Paksi mengufuk. Okey. Dekat paksi ni dia ada skala. Alright. Skala dia dekat sini. Sifar bukan kat situ. Sifar di sini. Okey. Okey, ini 2. Ini skala dia. 3, 4, 5, 6, 7. Ikutlah berapa banyak nak letak. 8, 9, 10. Okey. Kemudian ada satu lagi paksi. Okey, paksi ni kita panggil sebagai paksi apa? Kalau di sini Y, paksi Y. Okey, di sini kita panggil dia sebagai paksi Y. Okey, paksi Y ni juga kita panggil dia sebagai paksi mencancang. Sekejap. Paksi mencancang. Faham tak tulisan cikgu tu? Boleh faham tulisan cikgu tu? Oh lemak. Kata cikgu suka benda lah ni. Okey, paksi mencancang. Dekat paksi Y ni juga dia ada skala dia. 1, 2, 3 macam-macam lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, satu lagi yang perlu awak tahu adalah yang ini. Yang ini. Titik ni. Titik ni kita panggil dia sebagai titik apa? Ingat lagi tak? Tak tahu. Okey, kita panggil dia sebagai titik asalan. Sebut balik apa nama dia? Titik asalan. Okay. Titik asalan ni koordinat dia adalah sifar. Okey, kedudukan dia koordinatnya adalah sifar. Tertib cara nak menulis koordinat. Tertib dia adalah mula-mula tulis paksi X dulu, lepas tu tulis paksi Y. Wajib ada tanda kurungan, wajib ada koma di tengah-tengah. Okey? Okey, contohnya cikgu letak ada satu titik di sini. Tak nak letak gambar, tak titik.
Okey, cikgu letak kat sini. Okey, siapa boleh bagi cikgu koordinat bagi titik biru ni? Apa koordinat dia? Koordinat dia cara tulis dia macam ni. Sebut baca dia. Okey, tak tahu cikgu tulis. 6, 6, 6, 3. 3, 6. 3, 6. Yang mana satu? 6, 3 atau 3, 6? Kita kena 3, sebut 6. yang mana dulu? 3, 6. Okey, kita kena sebut dulu paksi X terlebih dahulu. Kita kena lihat dulu paksi X. Paksi X dekat sini nilainya adalah 3. Okey, kemudian kena ada koma, kena ada simbol kurungan. Lepas sudah tengok paksi X, baru tengok paksi Y. Ini paksi Y. Alright. Jadi paksi Y dia adalah 6. Jadi kedudukan dia 3, 6. Alright, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Sini pula. Cikgu nak letak dia warna merah. Alright. Okay. Berapa kedudukan titik merah tu? 7, 7? 9. 9. 9 berapa? Sifar. 9 sifar. Sebabnya dekat paksi X dia memang kat sini 9 kan? Nombornya 9. Tapi dekat paksi Y-nya, okey, kalau kita tengok paksi Y-nya ke sini, okey, dia adalah sifar. Jadi jawapan dia 9 sifar. Okey, dah boleh ingat dah? Dah. Okey. Jadi perkara yang perlu awak tahu, yang pertama awak kena tahu bahawa satah catas dia ada 2 paksi. Yang pertama namanya paksi apa? Paksi X. Paksi X juga dikenali sebagai paksi apa? Mengufuk. Satu lagi paksi namanya paksi apa? Paksi Y. Paksi Y juga dikenali sebagai apa? Paksi mencancang. Paksi mencancang. Kemudian satu lagi ciri yang awak perlu tahu pada satah catas ukuran pertama, apa dia? Titik asalan. Apakah koordinat bagi titik asalan? Sifar. Koordinat bagi titik asalan adalah sifar. Dan ingat, cara nak tulis koordinat, tertib dia adalah X, Y. Kena sebut X dulu baru sebut Y. Okay? Tajuk ni senang aja, jangan risau. Okay, sekarang yang awak kena belajar adalah jarak di antara 2 koordinat. Okay. Bila dia kata jarak antara 2 koordinat, awak perlu lihat dia punya paksi dia. Okay, contohnya macam ni. Dia nak beritahu antara, ni apa namanya ni, JT antara JT dengan burung kakak tua. Okey. Berapakah jarak di antara JT dengan burung kakak tua? Cikgu tulis dulu, nanti awak tak ingat. Jarak antara JT dengan burung kakak tua. Burung kakak tua. Okey, macam mana cara kita nak buat dia punya jawapan? Okey, bila nak buat jawapan dia, kita perlu cari dia punya unit. Okey, dekat sini kalau awak perhatikan, dia tulis kat sini, jarak setiap grid ialah 1 unit. Grid tu apa? Grid tu yang bahagian kotak-kotak ni. Okey, ni 1 unit, ni 2 unit, 3 unit, 4 unit. Okey. Okay, kemudian dekat atas pun sama, yang jarak-jarak yang satu kotak ni pun kita panggil dia sebagai 1 unit. Okey, kemudian jarak pada paksi X tu dia paksi mengufuk dan kita panggil dia sebagai jarak mengufuk. Okey, ini adalah JT dia. Cikgu bulatkan ya gambar dia. Ini adalah dia punya JT. Okey. Kalau kita tengok JT tu kedudukan paksi dia berapa kat situ? Sifar. 0,2. Sifar 5. Okey, burung kakak tua pula dia dekat sini kedudukan dia. Berapa kedudukan dia tu? 4 sifar. 4 sifar. Okey.
Daripada gambar skala charters ni awak boleh lihat dia punya kedudukan. Awak kena tengok dia punya jarak. Yang penting awak punya penulisan kena betul. Jarak, apa benda pula cikgu buat ni? Jarak mengufuk berapa Cikgu ni tak saling kan? Ni tak payah salin, ni contoh je. Okay, jarak mengufuk burung kakak tua dengan jeti. Okey, berapa banyak? Jarak mengufuknya berapa? Mana satu jarak mengufuk? 4. Kita dapat 4. Okey, yang ini kita panggil sebagai 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Kita mesti buat dia secara tegak, menegak macam ni. Okey? Okey, jadi jarak mengufuknya ialah 4 unit. Dan jarak mencancang. Tengok jarak mencancang berapa unit? 5 unit. Jarak mencancang ialah 5 unit. Okey? Macam ni cara nak letak dia punya jawapan, nak tulis jawapan dia. Okey, cikgu bagi contoh lain. Cikgu nak jarak antara ni, si singa ni dengan ni apa nama burungnya? Apa tahu nama burung apa ni? Burung unta kan? Nama dia burung unta. Burung unta. Burung unta. Berapa jarak antara burung unta ni dengan singa ni? Okey, macam mana cara nak buat dia? Okey, langkah pertama kita tengok dia punya yang jarak yang sini. Dari sini sampai sini. Apa cikgu buat ni? Kenapa dia macam ni? Okey. Okey, tengok ni. Ada berapa anak panah yang ada kat sini? Ada berapa anak panah? Pening Okey, first kita kena buat dia macam ni. Cikgu tulis je lah, senang. Ada berapa anak panah mencancang? 5. Ada berapa anak? Tengok ni, tengok yang ini, yang mencancang. Ada berapa banyak? Yang cikgu buat warna biru ni. 1. Je kan? Okey. Kemudian nak pergi ke singa ni, dia kena belok ke kanan kan? Okay. Bila belok ke kanan, ni dapat kita panggil dia sebagai jarak mengufuk pula. Okey. Okey, tengok ada berapa unit jarak mengufuk dia? 5. 4. 4. Jadi jawapan dia apa? Macam mana cara nak tulis jawapan dia? Untuk 1. Okey, jarak mengufuk ialah, awak kena tulis macam tu tau. Awak tak boleh cakap macam tu, tak boleh. Awak kena tulis ayat ni. Jarak mengufuk ialah 4 unit dan jarak mencancang ialah berapa unit? 1. Unit. Dan jarak mencancang ialah 1 unit. Dah, selesai. Itu je. Okay, faham ke tak faham? Faham. Okey, kemudian kita tengok contoh yang ni. Okey, ni cikgu dah siap-siap buat dah soalan dia. Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang dari masjid ke pejabat pos? Ini masjid, ini pejabat pos. Okey? Okey. Mula-mula kita buat dulu anak panah dia. Macam ni. Okey, dekat sini. Lepas tu nak pergi ke pejabat pos, dia kena belok kanan kan? Okey, reverse ke kanan. Okey. Sampai pejabat pos. Okey, siapa boleh keluarkan jawapan dia? Berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang? Jarak mengufuk dari masjid ke pejabat. 7. Jarak mengufuk berapa? 7. 4, 5, 6. Okey, 7. Jarak mengufuk ialah 7 unit. Jarak mencancang Dan jarak mencancang berapa? 1. 1 unit. Mencancang
ialah 1 unit. Okey, seorang tolong beritahu cikgu koordinat bagi masjid ni berapa? Cikgu patutnya tanya koordinat dulu. Koordinat bagi masjid ni berapa? 27. 27. Okey, 27. Okey, untuk pejabat pos berapa koordinat dia? 96. 96. Untuk hospital berapa koordinat dia? Empat. 4. Untuk kedai berapa koordinat dia? Kedai. 7. Dua. 2. Dan last sekali untuk sekolah berapa koordinat dia? 1. 1 sifar. Okey, semua pandai baca koordinat. Sekarang ni cuma nak cari jarak antara dua koordinat. Okey, dia tanya berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang dari hospital ke kedai. Ini hospital, ini kedai. Okey, jarak mencancang dia macam ni. Okey, ini. Lepas tu nak pergi ke kedai dia kena belok ke kanan. Aha. Okey, saya beritahu cikgu. Berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang? Jarak mengufuk ialah Mengufuk 2 mencancang. okey, ialah 3 unit dan jarak mencancang 2 unit. 2 unit. Mencancang ialah 2 unit. Siap. Okey. C. Antara sekolah ke pejabat pos. Dari sekolah ke pejabat pos. Okay, cuba kira sendiri. Cikgu tak nak buat anak panah. Cuba kira sendiri. Jarak mengufuk 14 Mengufuk dia 14 ke? Tak 14. Ni cikgu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana ada 14? Berapa ni jarak mengufuk? 8. 8 je. Mana datang 14? Okay, jarak mengufuknya adalah 8. 8 apa? Unit. Unit. Dan jarak mencancang berapa? 1 unit. 1. Pejabat pos lah. 5 unit. Dan jarak mencancang ialah, mari kita kira betul tak 5 unit. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Apalah 5 pula, 6 lah. 5 unit, 6 unit. Jadi jarak mencancang ialah 6 unit. Alright? Okey, soalan yang terakhir. Okey, berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari dapur ke bilik 2? Ini dapur. Mana dapur? Ni dapur. Okey, berapa koordinat bagi dapur ni? 4. Sifar. 4 sifar. Okey, ruang makan sifar 1. Oh, yang 4 hilang. Okey, berapakah jarak dapur dari bilik 2? Bilik 2 yang ini, dapur yang ini. Berapa jarak dia? Jarak dari dapur ke bilik 2 ialah berapa unit mengufuk, berapa unit mencancang? 2 unit mengufuk. Mari kita check betul tak 2 unit mengufuk. 1 unit, 2 unit mengufuk. Okey, betul. Berapa unit mencancang? 5. Mari kita check betul tak 5 unit mencancang. 2, 3, 4, 5. Okey, betul. So jawapan dia 2 unit mengufuk dan 5 unit mencancang. Okey, satu lagi soalan. Jarak dari bilik 1 ke ruang makan. Ini bilik 1, ini ruang makan. Berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang? 2 dengan okey, jarak mengufuknya 2. Betul ke 2? Mari kita check. 1, 2. Okey, betul.
Jarak mencancangnya tadi berapa? 4. 4. Kita check tu tak? 1, 2, 3, 4. Ya ke 4? 5 dah. Jadi berapa jarak mengufuk dia? 2 unit. Unit. Dan jarak mencancang ialah 5 unit. 5 unit. Jarak mencancang ialah 5 unit. Dah siap? Senang ke susah? Senang. Itu je yang kita belajar hari ni. Ini je yang kita nak belajar hari ni. Dah siap dah apa yang kita nak belajar hari ni? Sadaqallahul azim. Okey dah itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi hari. Kejap cikgu. Sekejap je. Sebab tajuk koordinat ni senang. Tapi nanti awak Rasanya dah pernah belajar dulu. ada pernah belajar. Sampai apa dia masa tahun 3, tahun 3. Oh tahun 3. Kita tajuk koordinat dia senang. Yang susahnya tajuk nisbah dan kadaran. Nisbah dan kadaran pun dah pernah belajar. Nisbah dan kadaran tu ada yang susah, ada yang senang. Yang awal-awal yang basic tu senang. Tapi bila dia dah mula masuk soalan yang mengira-ngira tu dia dah ada susah sikit. Okay? Okay, kita jumpa lagi insyaAllah hari Paling sikit orang. hari apa? Hari Khamis. Khamis. Kami. Kami. Jumpa lagi hari Khamis. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua.